Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya Najib Hakim Ibn Rahman bersama rakan saya iaitu Ahmad Fakhrul Razi ingin berkongsikan tentang satu tajuk yang berkaitan dengan berita palsu. Berita adalah satu medium untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang berbentuk fakta dan berbentuk yang terkini, seperti contoh wabak penyakit, gempa bumi, bencana alam, kematian dan sebagainya. Kesemua maklumat ini sangat penting bagi menjamin keselamatan masyarakat dan orang di sekitar kita. Namun mutakhir ini telah banyak berita palsu telah berlaku. Berita-berita palsu ini sangat berbahaya kerana menyebabkan keselamatan seseorang atau masyarakat itu terjejas sampai satu tahap boleh menghuru-harakan sebuah negara disebabkan berita palsu saja. Jadi terdapat banyak faktor berita palsu ini tersebar. Jadi pada kali ini kami khusus membincangkan tentang faktor penyebaran berita palsu. Faktor penyebaran berita palsu yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pendalaman agama. Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam adalah agama yang syumul, iaitu menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia sejak lahir hinggalah menuju ke ajal. Oleh itu, sebagai umat Islam kita mempunyai satu rujukan utama iaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Jadi daripada situ kita dapat merungkai segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama. Jadi dalam Al-Quran juga telah mengatakan dan menegaskan bahawa setiap berita yang kita dapat kita perlu selidiki dahulu. Hal ini telah disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 6, iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya hingga akhir ayat. Oleh itu, sebagai umat Islam yang beriman dan sebenar-benar iman, maka kita perlu mengetahui dan mendalami agama agar berita palsu ini tidak dapat disebarkan. Bagi faktor penyebaran berita palsu yang kedua adalah perkembangan teknologi dan perkembangan media massa. Pada zaman serba moden ini terdapat pelbagai teknologi yang sedang berkembang dengan pesat dari masa ke semasa. Tidak dinafikan, banyak kemudahan yang diberikan daripada teknologi-teknologi ini untuk masyarakat menjalani kehidupan mereka pada masa kini. Antara contoh teknologi yang ada pada masa kini adalah televisyen, laptop, tablet dan telefon pintar. Dengan kesemua ini memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dan dengan kemudahan jaringan internet juga, kita boleh mendapatkan maklumat hanya menggunakan satu jari saja. Tidak dinafikan, dalam banyak-banyak kebaikan ini terselit juga sebuah keburukan, iaitu berlakunya faktor penyebaran berita palsu. Ada organisasi atau individu yang menggunakan teknologi ini untuk melakukan kejahatan seperti menyebarkan fitnah atau memburukkan nama-nama orang tertentu. Jadi oleh itu, dengan kemudahan ini bukan sahaja dapat kebaikan, namun ada juga keburukan yang perlu diingatkan. Oleh itu, maka perkembangan teknologi dan perkembangan media massa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya merupakan salah satu faktor penyebaran berita palsu. Faktor yang ketiga penyebaran berita palsu adalah faktor penguatkuasaan undang-undang yang longgar. Sebagaimana yang kita ketahui, undang-undang adalah satu peraturan atau tata cara hidup bagi masyarakat menjalani kehidupan mereka tanpa berlaku sesuatu yang tidak diingini dan menjamin keselamatan mereka. Dalam konteks penyebaran berita palsu, undang memainkan peranan penting kerana apabila undang-undang longgar, masyarakat tidak takut untuk menyebarkan apa-apa berita walaupun berita itu palsu kerana tiada hukuman yang khusus bagi mereka. Jadi oleh itu, pihak yang berkuasa iaitu pihak yang berautoriti untuk mengubah undang-undang boleh mengambil tindakan bagi mereka yang menyebarkan berita palsu dan menunjukkan hukuman kepada halayak ramai agar mereka takut untuk melakukan perkara ini. Faktor yang keempat penyebaran berita palsu adalah faktor ibu bapa mengambil sikap sambil lewa. Ibu bapa adalah insan yang jadi rujukan bagi anak-anak sejak kecil lagi. Segala tingkah laku ibu bapa akan dicontohi dan dilakukan oleh anak-anak dari mereka kecil hingga mereka dewasa. Namun pada masa kini ibu bapa telah banyak mementingkan kerjaya berbanding kepada anak-anak mereka. Kerana tanpa pemantauan ibu bapa, mereka bebas untuk buat itu dan ini. Dan di samping dengan perkembangan teknologi ini, anak-anak lebih mudah untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Oleh itu, penyebaran berita palsu dalam kalangan anak-anak ini akan berlaku kerana pemantauan ibu bapa yang kurang dan kurang didikan daripada ibu bapa itu sendiri. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya.
Ini bermaksud ibu bapa perlu mendidik anak-anak dari kecil supaya bila mereka dewasa lebih senang dan lebih menjadi orang yang lebih berguna daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Bagi faktor yang kelima adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Kerana apa? Rakan adalah satu individu yang rapat dengan kita selepas daripada keluarga. Rakan terdiri rakan sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Oleh dapat pelbagai latar belakang yang kita perolehi daripada rakan-rakan kita. Ada yang daripada negeri lain, ada yang daripada bahasa lain, ada yang daripada negara lain. Jadi oleh itu, apabila satu penyebaran berita itu berlaku, maka ianya tersebar dengan cepat dan luas. Antara contoh lain pula, apabila salah seorang kawan itu tidak berpuas hati dalam antara satu sama lain, maka dia akan mengajak rakannya untuk sama-sama tidak berpuas hati dengan menyebarkan berita palsu tentang dia. Dan itu adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Ini adalah salah satu faktor yang sangat mencemaskan dan perlu diatasi. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada rakan saya, iaitu Fakhrul Razi. Faktor yang keenam iaitu faktor kurang kasih sayang dan perhatian. Bagaimana yang kita tahu, manusia merupakan satu kejadian yang indah dan mereka dikurniakan emosi, menjadikan mereka istimewa berbanding makhluk yang lain. Apabila manusia ini tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya, sama ada kasih sayang daripada ibu bapa, kawan-kawan, perhatian daripada masyarakat setempat, boleh mengakibatkan mereka membuat sesuatu perkara di luar kawalan. Misalnya dengan mereka menyebar berita palsu supaya mereka mendapat perhatian yang mereka ingini, tanpa mereka sedar bahawa perkara itu boleh menimbulkan situasi yang negatif kepada diri mereka, pada masyarakat dan negara. Faktor yang ketujuh iaitu faktor perasaan iri hati kepada orang yang difitnah. Bagaimana yang kita tahu, iri hati merupakan satu perkara yang buruk dan ianya boleh berlaku apabila kita melihat keburukan ataupun kebaikan orang lain. Apabila penyakit iri hati ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh menjerumuskan kepada dosa yang lain seperti mengumpat, mengadu domba dan menceritakan perkara palsu, berita palsu. Apabila ini tidak dirawat dengan baik, iri hati ini boleh menjadi satu tabiat di dalam diri manusia. Hal yang paling mudah dilakukan oleh orang yang mempunyai perasaan iri hati ialah menceritakan hal yang buruk berkenaan seseorang itu kepada orang lain. Ianya boleh berlaku dalam keadaan lisan, perbuatan ataupun tulisan maupun isyarat. Dan ini akan menyebabkan orang yang difitnah ataupun diceritakan perkara buruk tentang mereka mendapat aib ataupun malu. Faktor yang ke-8 iaitu faktor menganggap berita palsu sebagai hiburan. Ini dapat dilihat dengan jelas apabila wujud setengah pihak yang menjadikan penyebaran berita palsu sebagai sumber hiburan bagi sesebuah masyarakat ataupun negara. Perlakuan ini termasuklah apabila mereka menyukai perbuatan yang bersifat menyindir, bersifat dusta ataupun bersifat palsu, dan juga berita yang bersifat mengejek sesuatu pihak. Hal yang lebih teruk apabila mereka berasa berbangga apabila berita palsu yang mereka sebarkan itu mendapat perhatian dan popular, tanpa mereka ingat, tanpa mereka sedar bahawa perlakuan mereka yang menceritakan aib ataupun menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain akan mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi apabila berita yang mereka sampaikan itu merupakan berita yang bersifat fitnah. So, faktor yang terakhir iaitu faktor tidak beradab dalam menyampaikan berita. Antara adab yang paling penting untuk menyampaikan satu berita adalah kita pastikan bahawa maklumat atau berita yang kita ingin sampaikan itu datang daripada sumber yang sahih. Kerana kebanyakan berita palsu yang disebarkan adalah bersifat untuk memburuk-burukkan, sama ada memburukkan individu, organisasi maupun negara. Apabila orang yang menerima berita tersebut tanpa melakukan penyelidikan ataupun menyelidik berita tersebut, maka akan mewujudkan kekacauan di dalam individu, masyarakat maupun negara.
Oleh itu, kita kena pastikan bahawa apa yang kita sampaikan dan apa yang kita terima diselidik terlebih dahulu, supaya tidak mengundang azab Allah Ta'ala dan memburukkan sesuatu pihak. Jadi sekian daripada kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.